Berdasarkan fakta, kes tertuduh meliwat anak perempuannya buat pertama kali semasa mengerjakan ibadah umrah di Mekah pada 3 April 2015. Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Popcorn Channel. So again, hari ni aku akan bercerita tentang kes yang kalau hampa baca kat tajuk, hampa dah boleh dapat serba sedikit tentang kes ni. Kes ni adalah kes seorang bapa meliwat dan merogol anak kandung dia sendiri. Dan yang paling teruknya dalam cerita ni ialah pertama kali anak dia dirogol adalah di Tanah Suci Mekah ketika mereka menunaikan umrah. So without further ado, let's get started. So okay, macam biasa, sebelum aku masuk kepada kes yang bapa dia ni buat ni, aku akan cerita sikit tentang latar belakang keluarga dia. Dalam cerita ni, aku takkan sebut nama si mangsa dan juga pesalah sebab aku nak menjaga privasi mereka. Tapi kalau hampa nak tahu nama pesalah ni, hampa bolehlah pergi Google atau pergi kat YouTube dan search. Ada tulis kat situ. Tapi dekat sini aku beritahu nama dia Tuan ... Jadi aku akan gelar dia Tuan dalam cerita yang aku akan cerita ni. Walaupun dia tak layak pun nak dapat tuan-tuan tu semua. Si Tuan ni jumpa lah dengan satu gadis ni dan mereka pun berkahwin. Bila berkahwin, dikurniakan anak iaitu mangsa tadilah, anak perempuan dan juga adik-adik dia. Malangnya, jodoh Tuan dan juga isteri dia ni tak berpanjangan dan mereka berpisah pada tahun 2013. Biasalah bila orang berpisah dan ada anak-anak, mereka akan naik mahkamah untuk menentukan hak jagaan anak-anak mereka. Dan yang sedihnya dekat sini, setelah perbincangan dilakukan apa-apa semua, si anak perempuan iaitu anak gadis yang menjadi bangsa tadi, hak jagaannya adalah milik bapa dia dan juga adik-adik dia milik mak dia. Kiranya terpisah. Start pada tahun 2015 tu, yang kakak ikut bapa dan adik-adik ikut mak dia. Dan start daripada itulah kakak duduk dengan bapa dia saja. Kes ni bermula apabila gadis tadi yang menjadi mangsa memberitahu ibu dia tentang apa yang berlaku selama ni, dan ibu dia membuat laporan polis berkaitan dengan kes gangguan berkaitan dengan kes sumbang mahram ni. Tapi bila dah naik mahkamah, baru satu persatu kes ni ataupun satu persatu episod-episod trauma si gadis malang ni didedahkan. Di mana pertama kalinya gadis ni dirogol dan diliwat adalah di Tanah Suci Mekah ketika dia dan juga bapa dia tu pergi menunaikan umrah, iaitu pada tarikh 3 April 2015. Sampai saja dekat Tanah Suci Mekah untuk dengan niat nak menunaikan umrah tu, tapi bapa dia ni, aku tak tahu, aku rasa jijik nak sebut dia ni sebagai bapa, tapi laki ni aku tak tahu apa yang dia fikir dekat Tanah Suci Mekah tu dengan niat nak pergi menunaikan umrah, tapi dia meliwat dan juga merogol anak dia buat pertama kali dekat situ. Dia tolak anak dia, dia hempap anak dia dan dia tutup mulut anak dia dan dia lakukan perkara-perkara terkutuk tadi dekat anak dia sendiri. Dan ada satu-satu ketika di mana anak gadis tadi dirogol dan diliwat dengan sangat teruk sehingga kan terkeluar najis daripada dubur gadis tadi. Hampa boleh bayang tak kesakitan yang dia tahan. Dan bila dia dah balik daripada Mekah tu, benda ni tak berhenti dekat situ saja. Dekat rumah, anak gadis dia ni dirogol oleh bapa dia hampir 3 kali sehari, setiap hari. Hampa boleh bayangkan tak? Seorang gadis yang berusia 13 tahun, 14 tahun, sebab dia duduk dengan bapa dia ni daripada 2015 dan kes ni dilaporkan pada tahun 2017. Jadi 2015, 16, 17, 3 tahun dia dirogol hampir setiap hari, 3 kali sehari. Dan menurut mangsa, bapa dia hanya berhenti rogol dia 2 hari sebelum bulan puasa dan hari pertama bulan puasa. Dan selebihnya tu bapa dia tak berhenti. Nafsu bapa dia ni aku tak tahu nak kata apa. Aku nak kata bapa dia ni macam syaitan yang bertopengkan gelaran bapa tu. Aku rasa macam, aku tak tahu, yang pasti aku memang jijik dengan tuan ni. Okey, lepas tu macam mana kes ni boleh dirungkai? Bapa dia ni bercadang untuk pergi ke mahkamah dan
memohon hak jagaan adik-adik dia yang mak dia jaga tadi. Kiranya dia dah jaga kakak, lepas tu dia nak jaga adik-adik dia. So dia nak pergi naik mahkamah, nak minta hak jagaan yang mak, budak-budak yang mak dia jaga tu. Dan kakak dia ni dalam hati duk fikir, jangan adik jadi mangsa, biar kakak saja yang terkena, jangan sampai adik pun jadi mangsa benda yang sama. Jadi start daripada tu, pada tahun 2017, si kakak ni, mangsa yang malang ni, dia mula membuka cerita kepada mak dia. Mak, kakak dah kena macam ni, kakak dah kena macam ni. Lepas tu, disebabkan daripada pembukaan cerita itulah, mak dia terus membuat laporan polis dan seterusnya menangkap insan lelaki yang bergelar bapa tadi. Lepas tu barulah kes ni berlanjutan. Dan menurut laporan perubatan menunjukkan bahawa gadis yang menjadi mangsa ni sangat banyak dia punya kecederaan yang dialami oleh gadis ni. Antaranya kemaluan dia terkoyak, ada kesan luka lama dan kesan luka baru. Luka baru tu tak lama, baru 2-3 hari lepas sebelum naik mahkamah, sebelum dia ditangkap, dia buat perbuatan kutuk ni kepada anak. Dan menurut Peguam Negara pada ketika itu ialah Muhammad Afandi Ali, dia kata ini adalah kes pertama dekat dalam negara Malaysia yang melibatkan tuduhan yang paling banyak dalam kes yang melibatkan perbuatan seksual. Sebab si bapa tadi dituduh dengan 623 pertuduhan merogol, meliwat dan juga sumbang mahram. Setiap daripada kes yang dia buat ni actually ada hukuman yang berasingan. Sekiranya hukuman berasingan dijalankan, hukuman bagi lelaki yang bergelar bapa ni adalah sebanyak 12,463 tahun di penjara. Tetapi hakim dia menjalankan hukuman penjara serentak dan lelaki tadi dipenjara selama 48 tahun dan diberikan 24 kali sebatan atas kesalahan dia merogol, meliwat dan juga melakukan sumbang mahram kepada anak gadis dia tadi. Apa boleh bayangkan tak betapa sedihnya anak gadis dia, betapa sakitnya anak gadis dia hari-hari dirogol 3 kali sehari. Ya Allah. Dan yang paling teruk tu adalah yang kes pertama tadi, yang first episode trauma pertama, dia dirogol di Tanah Suci Mekah. Ya Allah. Siapa yang tengok video ni, sekiranya anda mengalami perkara yang sama, di mana kemungkinan bukan nak minta, bukan nak kata apalah, kalaulah berlaku benda macam ni, jangan segan, jangan nak teragak-agak, jangan takut dengan orang yang buat benda ni dekat kita. Suarakan pendapat hampa, bagi tahu dekat orang yang hampa percaya, mohon pertolongan, mesti insya-Allah ada yang akan membantu. Jangan takut dan cari orang yang hampa percaya untuk hampa minta pertolongan. Keluarkan diri hampa daripada masalah ni. Jangan nak bertahan lama-lama 2-3 tahun, 4 tahun. First kena terus suarakan dekat ibu kau. Kalau orang lain buat, suarakan dekat keluarga. Kalau keluarga buat, suarakan dekat pihak yang betul untuk hampa bebas daripada belenggu masalah ni. So tu je story kita untuk hari ni. So apa pendapat hampa tentang cerita ni? Apa pendapat hampa tentang insan yang bergelar bapa ni dalam cerita ni lah kan? So hampa boleh komen dekat bawah. Macam biasa, jangan lupa subscribe aku. Tolong share video aku dekat kawan-kawan hampa mana tak berkenan di hati untuk terus tengok video daripada aku. And sekali lagi, tolong subscribe aku supaya aku boleh dapat 1,000 subscriber sebagai YouTuber pemula. Please jangan lupa subscribe. Bye, stay tuned.